Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 8.1a pada muka surat 234. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Perjalanan sebuah bot ke arah hulu sungai yang meliputi dua tempat yang terletak di tebing sungai mengambil masa 6 jam. Perjalanan balik bot ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Jika kelajuan arus sungai ialah 2 km sejam, berapakah kelajuan bot di atas air tenang? Soalan A. Kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Maklumat yang diberikan dalam soalan ini adalah kelajuan arus sungai iaitu 2 km sejam dan masa perjalanan di antara dua tempat di tebing sungai tersebut iaitu perjalanan ke hulu sungai mengambil masa 6 jam manakala perjalanan balik ke hilir sungai mengambil masa 5 jam. Masalah yang kita kena selesaikan di sini adalah kita perlu cari kelajuan bot di atas air yang tenang. Inilah jawapannya. Soalan B, tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Terdapat beberapa andaian yang boleh kita buat berdasarkan masalah ini, iaitu yang pertama, kita anggap bahawa kelajuan arus sungai dan juga kelajuan bot adalah tidak berubah sepanjang masa. Andaian kedua, kita abaikan kesan geseran ataupun rintangan, iaitu kesan geseran antara permukaan bot dengan air sungai dan juga rintangan angin yang boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot adalah diabaikan. Seterusnya, kita tentukan pemboleh ubah yang terlibat dalam masalah ini, iaitu yang pertama adalah V untuk kelajuan bot, T mewakili masa perjalanan dan juga S untuk jarak di antara dua tempat di sepanjang tebing sungai itu. Inilah jawapannya. Soalan 2. Secara berkumpulan, baca soalan di bawah dan layari internet untuk mendapatkan maklumat. Anda baru sahaja menamatkan pengajian ijazah dalam bidang pemasaran dan ditawarkan kerja sebagai eksekutif pemasaran oleh dua buah syarikat berbeza. Syarikat A yang terletak di kampung halaman anda menawarkan gaji permulaan yang lebih rendah dan kenaikan gaji tahunan yang lebih rendah daripada syarikat B yang terletak di ibu kota. Pilihan manakah yang lebih berbaloi? Terangkan cara anda menggunakan proses pemodelan matematik untuk menyelesaikan masalah di atas. Mengikut 6 proses pemodelan matematik, pertama, kita kena mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Pertama, kita tahu bahawa syarikat A menawarkan gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan yang lebih rendah berbanding syarikat B. Kedua, syarikat A adalah terletak di kampung halaman, manakala syarikat B terletak di ibu kota. Ketiga, kita kena tentukan kedudukan ataupun jarak antara dua buah syarikat masing-masing dari rumah. Keempat, kita boleh cari maklumat yang berkaitan dari internet. Contohnya, gaji yang ditawarkan oleh dua buah syarikat masing-masing, jarak setiap syarikat dari rumah, harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol kereta, perbelanjaan lebih yang diperlukan di ibu kota. Akhirnya, kita kena tentukan syarikat manakah yang menjadi pilihan ataupun lebih berbaloi. Komponen kedua, kita akan membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaian yang kita boleh buat di sini adalah, pertama, purata gaji permulaan sebagai eksekutif pemasaran adalah RM2,000 sehingga RM3,000. Ini adalah maklumat yang dicari dari internet. Andaian kedua, kita akan memandu kereta ke syarikat. Andaian ketiga, tiada bayaran sewaan rumah dibuat sebab kita tinggal di kampung. Keempat, kita akan membawa makanan dari rumah. Maksudnya tidak ada perbelanjaan makanan di ibu kota. Seterusnya, jumlah jam bekerja sehari dan juga sebulan adalah sama di kedua-dua buah syarikat. Kemudian kita akan kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Pemboleh ubah pertama adalah J yang mewakili beza jarak antara syarikat A dan B masing-masing dari rumah. Kedua, GA mewakili gaji yang ditawarkan oleh syarikat A. Ketiga, GB iaitu gaji yang ditawarkan oleh syarikat B. Keempat, G mewakili beza gaji dalam RM yang ditawarkan oleh dua buah syarikat. Kelima, M kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. Keenam, H mewakili harga petrol semasa dalam RM per liter. Ketujuh, T mewakili beza kos petrol dalam RM yang dibayar bagi perjalanan ke syarikat B berbanding dengan syarikat A. Komponen ketiga, kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah.
kita tahu bahawa gaji yang ditawarkan oleh syarikat A iaitu GA iaitu RM2,400. Manakala gaji yang ditawarkan oleh syarikat B iaitu GB adalah RM2,800. Ini adalah maklumat yang kita dapat daripada internet. Oleh itu, beza gaji iaitu G RM2,800 tolak dengan RM2,400 akan sama dengan RM400. Ini bermaksud kita akan dapat gaji lebih RM400 kalau kita bekerja di syarikat B. Sekarang, katakan beza jarak di antara syarikat A dan syarikat B masing-masing dari rumah iaitu J adalah sama dengan 13 km. Kemudian, kadar penggunaan petrol kereta iaitu M adalah sama dengan 17.6 km per liter. Seterusnya, harga petrol semasa iaitu H adalah sama dengan RM2.05 per liter. Kemudian berdasarkan maklumat yang kita dapat, kita akan kira petrol yang diperlukan bagi perjalanan 13 km. Iaitu kita ambil 13 km bahagi dengan 17.6 km per liter. Jawapannya adalah 0.7386 liter. Ini bermaksud kita akan memerlukan 0.7386 liter petrol bagi perjalanan 13 km. Seterusnya kita akan kirakan kos petrol bagi perjalanan 26 km. Iaitu 2 hala, pergi dan balik. Di mana ia akan sama dengan 0.7386 liter darab dengan harga petrol semasa iaitu RM2.05 per liter darab dengan 2 hala. Jawapan adalah RM3.03 sehari. Kemudian kita akan kirakan kos petrol bagi perjalanan 26 km itu dalam sebulan. Di sini kita andaikan hari Ahad adalah tidak bekerja. Dalam sebulan ada 30 hari ditolak dengan 4 hari Ahad. Hari bekerjanya adalah sama dengan 26 hari. Ini bermaksud kos petrol bagi perjalanan 26 km dalam sebulan adalah sama dengan RM3.03 darab dengan 26 hari iaitu sama dengan RM78.78 sebulan. Dengan ini, kita boleh hitung gaji lebih yang diperolehi dalam sebulan jika bekerja di syarikat B, iaitu gaji lebih yang kita dapat RM400 ditolak dengan perbelanjaan petrol lebih, iaitu RM78.78, ia akan sama dengan RM321.22. Komponen keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model matematik yang dihasilkan adalah seperti berikut. Yang pertama, G adalah sama dengan GB tolak dengan GA. Yang kedua, T adalah sama dengan J per M darab H darab 2 darab 26. Daripada model ini, jika nilai G adalah melebihi nilai T, kita adalah wajar bekerja di syarikat B kerana kita akan dapat gaji lebih. Ini bermaksud gaji lebih adalah lebih besar daripada perbelanjaan petrol lebih yang perlu dibelanjakan. Manakala jika nilai G adalah kurang daripada ataupun sama dengan T, kita tidak wajar bekerja di syarikat B kerana gaji lebih yang kita dapat adalah kurang ataupun sama dengan perbelanjaan petrol lebih. Contoh penggunaan model tersebut adalah, pertama, untuk G, iaitu beza antara gaji yang ditawarkan oleh kedua-dua syarikat adalah sama dengan gaji yang ditawarkan oleh syarikat B tolak dengan gaji yang ditawarkan oleh syarikat A. Kita gantikan nilainya iaitu RM2.800 tolak dengan RM2.400. Jawapan adalah sama dengan RM400. Kedua, T iaitu beza kos petrol adalah sama dengan J, jarak antara syarikat A dan B, bahagi dengan M, kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter, darab dengan H, harga petrol semasa dalam RM per liter, darab dengan 2 hala, darab dengan 26 hari. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang sepadan iaitu 13 per 17.6 darab dengan 2.05 ringgit per liter darab dengan 2 hala darab dengan 26 hari. Jawapan adalah RM78.74. Daripada pengiraan yang dibuat, disebabkan oleh nilai G adalah melebihi nilai T, maka kita ada gaji lebih jika kita bekerja di syarikat B. Jadi, kita wajar bekerja di syarikat B. Oleh itu, model matematik ini dapat menangani masalah berkenaan. Komponen kelima, memunikan model matematik. Kita tahu bahawa penyelenggaraan kereta akan dalam tempoh yang lebih cepat ataupun singkat. Kemudian, bilangan jam bekerja sehari ataupun sebulan mungkin adalah tidak sama di kedua-dua syarikat.
Kelajuan memandu yang berlainan juga akan mempengaruhi kadar penggunaan petrol. Jika terdapat andaian baharu dibuat, maka model ini perlu diubah suai untuk menggambarkan perubahan ini. Komponen keenam, melaporkan dapatan. Dalam kedua-dua pilihan syarikat, model yang dihasilkan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sebagai contoh, pertama, nilai bagi masa yang diperuntukkan tidak dipertimbangkan dalam model ini. Contohnya dari segi kesesakan lalu lintas, kita kena bertolak awal, kemudian kita akan lewat sampai di rumah. Kemudian, syarikat B menawarkan gaji permulaan yang lebih tinggi, maka gaji tahunannya adalah jauh lebih tinggi. Ini merupakan lebihan gaji dalam sebulan, iaitu RM321.22 didarab dengan 12 bulan setahun, maka maksudnya beza gaji tahunan adalah sebanyak RM3,854.64 jika kita bekerja di syarikat B. Begitu juga dengan kenaikan gaji tahunan yang lebih tinggi di syarikat B. Ini akan menyebabkan beza gaji tahunan jauh berbeza dari tahun ke tahun. Dengan ini, kita akan ada wang simpanan yang lebih banyak. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.